Mustaqim siratal ladzina amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama pada pagi ini, pagi di Morocco dan petang di Malaysia. Mana-mana ada sahabat-sahabat yang berada dalam Google Meet ini di Malaysia, selamat petang saya ucapkan, dan berada di Morocco, selamat pagi saya ucapkan. Jadi pertama-tamanya yang dihormati panel penyampai kita pada hari ini, Al-Ustaz Dr. Ahmad Irza bin Mukhtar yang akan jadi panel kita pada hari ini. Jadi sebelum tu dan juga yang dikasihilah para hadiri yang menyertai dan memeriahkan lagi kita punya perkongsian pada hari ini dengan bertajuknya dilema belajar ilmu atau kerjaya. Itu yang akan kita bincangkan insya-Allah. Jadi sebelum saya nak bawa tema ini lebih mendalam lagi pada Ustaz, insya-Allah saya kenalkan dululah kepada para hadirin sekalian, pada hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan latar belakang Ustaz ataupun panel penyampai kita pada hari ini, iaitu Al-Ustaz Dr. Ahmad Irza. Beliau belajar inilah dia punya, dulu pernah belajar di Universiti Ibn Tufayl Kenitra zaman-zaman lama dah, 2004. 20 tahun dah habis. Ijazah sarjana muda, ambil degree, kemudian master dan PhD di Universiti Hasan Sani Casablanca. Kemudian pada hari ini sampailah saat ini menjadi pencarah kanan Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya sah? InsyaAllah, alhamdulillah. Kita tengok jalur Ustaz ni alhamdulillah daripada Morocco, kemudian PhD-nya alhamdulillah berkerjaya sehingga ke Malaysia, insya-Allah. Jadi saya suka nak sampaikan pada hadirin dan hadirat sekalian pagi-pagi lagi ni kan, saya bacalah sedikit syair daripada seorang penyair Marrakesh. Bismillahirrahmanirrahim. Basmatul fajri taluhu fil ufuqil ba'idi tunadi an-nura wa tubashshiru bis-sa'adati wal jadidi. تستيقظ الأزهار تحت أشعة الشمس الذهبية ترقص الرياح وتدخل عبير الصباح العذب في كل زاوية يتسامر الحياة بالأمل والسماء تعزف لحنا جديدا في سمفونية الصباح أنغام الفجر تملأ الأفق بالألوان الزاهية تنساب السعادة كنسيم عليل في كل مكان في صمت الصباح تكمن روعة البدايات وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوبنا. Jadi insyaAllah kita tanpa buang masa lagi, dah 9-7 minit, takut mengganggu waktu Ustaz nak berbuka puasa, bersedia untuk berbuka puasa. Jadi insyaAllah falyatafaddal mashkura Al-Ustaz Dr. Ahmad Irza untuk menyampaikan dan berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga berbincang tentang tema kita hari ini, dilema belajar, kerjaya atau belajar, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Amma ba'd. Terima kasih kepada akhuna Iqbal, Iqbal, dan seterusnya ada ni presiden ada. Semualah mahasiswa-mahasiswi at-talabah wa talibat, at-talabah wa talibat dari Morocco, Maghribi. Saya di Malaysia. Okey, saya teruslah kepada poin kita untuk kita cerita tentang dilema ni. Sebenarnya berkenaan dengan saya lah tadi kan sebut tentang saya lah tentang belajar ni memanglah kena ada satu keazaman kan. Jadi kena duduk lah kalau nak dapat PhD tu kan. Itu kena ada keazaman lah. Okay. Apa kita tajuk kepada kita ni berkenaan dengan dilema. Dilema sama ada nak belajar ataupun nak berkerjaya. Saya ada slide tapi tak siap nak dia punya tu. Dia punya tajuk tu ada tapi tak sempat nak siapkan PowerPoint tu. Tak apalah, saya cakap je.
Saya rasa lebih elok je kalau kita dah nampak nampak slide tu je. Dia tak nampak orang. Kan? Okey. Jadi apa yang penting adalah dalam dilema ni. Dilema ni maksudnya dia, apa maksud dilema adalah seorang yang tidak tahu bagaimana nak milih. Itu maksudnya. Dilema maksudnya nak ni ke ni. Orang kata hak ni bagus, hak ni kata bagus. Jadi ada dua pilihan. Sebenarnya dalam dunia ni macam tu lah. Kita kena buat dua pilihan. Kalau boleh buat dua-dua, kita buat dua-dua. Tak? Kalau tak boleh, kena pilih salah satu. Itu dilema lah. Dia ada dilema kecil, ada dilema besar. Yang dilema besar ni yang seperti macam nak kerja, nak belajar ni dilema besar lah. Kan? Dilema besar ni perlu tepat lah kita milih. Kalau kita silap langkah, mungkin kita menerima risiko lah. Itu yang maksudkan. Okey, jadi bagaimana kita menghadapi dilema ni? Rasulullah sebut dalam hadis, ma khuyyira Rasulullah SAW illa ma huwa aisaruhuma. Nabi tidak memilih satu perkara melainkan perkara yang paling mudah. Itu urusan agama. Bahkan bukan dalam urusan agama sahaja. Dalam hubungan dunia kita macam tu juga. Yang paling mudah kita pilih. Mudah ni jangan faham mudah kita faham. Mudah ni orang salah faham dah mudah ni. Mudah ni orang ingat benda tu tak penat, tak sakit. Itu enggak mudah. Dalam Islam mudah bukan maksudnya perkara itu ada taisir, ada raf'ul haraj, ada apa lagi. Semua tu dia bukan bermaksud mudah yang tidak ada apa-apa, penat, bukan. Itu bukan maksud mudah. Mudah ni, definisi mudah dalam agama apa dia? Sesuatu perkara yang boleh difahami oleh akal kita dan boleh digambarkan, kita boleh melakukan benda tu. Itu dia panggil mudah. Maksudnya benda tu bila Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aqimus solat, dirikan solat, lepas tu kita faham bahawa solat itu kena berdiri, kena rokok, kena sujud, kan? Kita boleh gambarkan dalam otak kita, kita boleh faham, dan kita boleh gambarkan diri kita, kita boleh lakukan benda tu. Itu maksudnya mudah. Oleh itu taklif itu ada pada boleh sebut taklif lah, mukallaf itu ada dua perkara. Apa dia? Yang pertama adalah baligh, yang kedua adalah berakal. Syarat dia akal. Maksudnya mudah itu dari sudut akal, bukan dari sudut mudah badan kita. Akal kita boleh menggambarkan satu perkara itu. Jadi maksudnya kalau solat itu kita boleh menggambar. Kalau orang tu terlalu sakit sangat, contoh orang tu sangat sakit, memang tak boleh bangun. Itu dalam otak dia boleh menggambarkan bahawa dia tidak mampu. Maksudnya itu baru dikatakan tidak mudah. Tapi kalau dia gambarkan benda tu boleh dilakukan, kan? Boleh dilaksanakan. Ya, memanglah penat, memanglah payah, kan? Tapi boleh dilaksanakan, itulah mudah sebenarnya. Itulah mudah. Dalam Islam kena faham macam tu. Jadi kita menggambarkan suatu perkara itu dari sudut pemikiran. Adapun perbuatan, perlakuan itu adalah apabila kita mengadaptasikan benda tu. Oleh itu dia pakai tasawur, itu boleh menggambarkan, benda tu boleh buat. Kalau dia menggambarkan dia tak boleh buat, maksudnya dia tak boleh buat. Maksudnya apa? Kalau dia sakit sangat, dia memang tak boleh bangun, memang tak boleh bangun. Itu dia panggil payah. Kan? Dia keluar daripada akal kita. Maksudnya dia keluar daripada perkara akal katakan benda ni memang tak boleh. Itu dia maksud. Oleh itu kena faham mudah itu apa dia. Jadi perkara yang sangat penting dalam mengurusi dilema ini adalah memilih perkara yang mudah lah. Kan? Perkara aisaruhuma. Nabi SAW pilih perkara yang paling mudah. Tapi persoalannya kita kena memahami tentang, sebab persoalan ni adalah persoalan aulawiyat, kan? Saya selalu masuklah TV Hijrah tu. Selalu tengok ke? TV Hijrah, aulawiyat ni. Dah banyak dah episod saya buat ni. Dah 2 musim dah, musim kedua tentang apa aulawiyat, keutamaan. Dalam dunia ni memang kita perlu cari keutamaan. Dia tidak ada cara yang lain. Dalam memilih keutamaan itu, dia sebenarnya pertimbangan, memilih mana baik, mana buruk. Dia kalau kita memilih mana baik, mana buruk senang. Kita tahu sembahyang itu baik, kan? Beri sumbangan itu baik. Kita tahu mencuri itu perkara tak elok, kita boleh faham. Tapi yang payahnya adalah memilih itu mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang baik, mana yang terbaik. Mana yang buruk, mana yang terburuk. Yang terbaik kita kena ambil. Yang terburuk kita kena tinggalkan. Yang tu yang payah. Yang tu yang payah. Sekarang persoalannya, soalan kita adalah belajar dan juga kerjaya. Dua-dua baik. Betul tak? Dua-dua baik.
Sekarang kita cari yang terbaik. Betul? Itu persoalan yang ada. Jadi oleh itu perlu kepada analisis kepada makna belajar dan juga kerjaya itulah. Apa yang dikatakan kerjaya, apa yang dikatakan belajar. Sebenarnya dia bukan hanya terhad kepada makna belajar dan kerja saja, bahkan dia terkait kepada individu itu sendiri. Dia tak boleh duduk dia tidak kaitkan dengan kita. Sebab kita ni bila kita nak menggambar sesuatu dalam hidup kita, 3 perkara ni kena letak dalam atas otak kita. 3 perkara. Apa dia? Kita sebagai manusia, dia ada 3 perkara yang perlu, 3 unsur yang kita kena faham. Dalam otak kita ni, 3 unsur ni kena faham dengan tepat mengikut acuan Quran dan Sunnah. Pertama adalah apa itu manusia. Dia kena tahu. Dia kena. Sebab apa? Dia tu manusia. Yang kedua, dia kena tahu apa itu alam. Sebab dia duduk dalam alam. Dia kenal diri dia dan dia berinteraksi dengan alam. Maka dia kenal alam. Dan yang ketiga adalah manusia itu, dia sebagai manusia, dia ada kehidupan. Maka dia kenal kehidupan. 3 perkara ni perlu difahami bagi seorang itu apabila dia nak memilih sesuatu perkara. Dia tidak boleh pandang hanya kepada teori semata-mata, dia kena melihat pada diri dia. Jangan kita buat bandingkan dengan orang lain. Sebab diri kita saja tahu. Kan? Da' ma yaribuka illa ma la yaribuk. Ataupun apa yang mahaka fi nafsik. Apa macam mana? Apa yang terlintas dalam hati kamu. Kamu kata benda tak elok, kamu yang tahu. Kan? Jadi nak dapatkan macam tu. Jadi kamu kena tahu 3 perkara. Pertama, apabila cerita tentang manusia, maka kita kena faham konteks apa itu manusia. Dia ada yang geliga otaknya, dia ada cerdik, kan? Ada orang ni dia buat kerja cepat, ada orang buat kerja lambat. Itu sifat manusia. Kan? Ada orang ni jenius, orang ni kurang jenius. Cerdik tapi tak berapa jenius sangat. Kan? Jadi setiap orang tu berbeza. Kan? Orang menerima sakit, kan? Demam. Kadang ada orang tu sakit tu sangat. Kalau kena demam je, memang tak boleh bangun dah. Tapi ada orang kena demam, dia okey je. Demam pun dia pergi pergi bercangkur, pergi menanam, kan? Dia boleh. Jadi benda-benda tu berbeza setiap orang. Jadi itu kita tidak boleh nak compare. Kita nak compare dalam bentuk persamaan ilah dia, okey. Ilah dia macam sebab apa macam tu. Bukan kesemua sekali. Jadi masalahnya kita adalah bila kita buat comparison tu, muqaranah, perbandingan di antara kita dengan orang lain adalah benda kita tengok orang tu. Tak boleh. Kita kena melihat kepada apa masalah dia tu, apa yang dia tu. Oleh itu orang tu saja yang tahu sebenarnya. Oleh itu kita tak boleh buat compare dengan diri kita. Kita yang compare dengan masalah hidup. Jadi nak menyelesaikan masalah adalah kita melihat diri kita. Kita yang tahu. Tak ada orang lain tahu tu diri kita ni. Kita cerita pada diri kita, kita je tahu. Jadi perkara ni, saya sebut ni adalah kaedah-kaedah sebelum cerita tentang apa itu kerjaya, apa itu belajar, kan. Baru kita boleh menilai. Saya tak naklah nak beri jawapan kepada pilih belajar ke, nak kerja dulu, kan. Nak tak ada lah beritahu, kan. Sebab dia atas orang. Dia atas orang. Nanti tak apa, nanti kamu akan nampak lah. InsyaAllah anak akan sebutkan, kita nampak benda perkara-perkara ni. Okey. Yang kedua adalah kita kena faham diri kita. Kedua adalah alam. Alam ini selain daripada diri kita, ada manusia yang lain. Bila saya sebut ada manusia yang lain, maksud kita ada ibu bapa. Ataupun kita ada suami ataupun isteri. Kita ada adik-beradik. Faham tak? Dia kita kena faham tak? Tak boleh kita lari daripada tu. Ada orang dia yatim piatu. Dia lain. Ada orang ni dia yatim, mak ada. Ada orang ni ayah ada, mak tak ada. Ada orang tak ada adik-beradik. Dia semua tu ada berbeza-beza. Dia tak boleh sama. Tu kena faham. Maksudnya dia ni kena tahu kehidupan dia, alam tu macam mana. Kemudian alam ini tu dari sudut dia manusia yang lain. Kemudian dia dengan sumber alam. Kewangan dia, duit dia, macam semua tu kena tengok. Dia tak boleh tu. Saya nak cerita satu-satu tu payahlah. Tapi saya nak bagi gambarkan tentang bagaimana kita nak berinteraksi dengan manusia. Manusia kita kenal diri kita siapa. Kedua, kita kena lihat pada yang lain selain daripada diri kita, iaitu manusia dan juga semua benda lah. Termasuklah benda, termasuklah haiwan, termasuklah semua benda lah. Kita kena tengok benda tu. Kan? Jadi benda tu kena tepat bila kita kira. Dan seterusnya adalah kehidupan. Kehidupan sangat penting. Kehidupan ni kita kena faham, dia ada kaedah-kaedah dalam memahami kehidupan itu apa dia.
Iaitu yang pertama sekali adalah dia panggil sistem alam. Yang ni kena faham. Mana-manalah antum semualah, antuna kan, saya tahu belajar agama, faham semualah kan. Belajar agama, belajar bahasa Arab dan sebagainya lah. Dalam kita memahami Allah Subhanahu kehidupan ini, kehidupan merupakan sunnah Allah Ta'ala. Sunnah ni maksudnya Allah Akbar. Sunnah ni bukan sunnah Nabi ya. Jangan faham pula sunnah dalam bahasa Arab dia macam maksud dia as-sunnatu lughatan at-tariq. Kan? Sunnatu lughatan at-tariq, jalan. Maksud jalan. Tetapi bukan maksud sunnah yang kita kata sunnah saya masukkan ini adalah sunnah jalan itu. Yang dimaksudkan adalah sistem. Sunnatullah, sistem Allah Ta'ala. Saya maksudkan. Bukan sunnah Nabi ya. Jangan sunnah. Saya kata nak sistem alam ni, dia ada sistem alam. Dia panggil sunnatul kaun. Ataupun sunnatullah fil kaun. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dalam satu ayat. Dalam satu ayat lain sebut, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Semua tu perubahan, tabdil, tahwil, pemindahan. Kan? Tahwil, tabdil. Tabdil dia bertukar. Bukan bertukar, dia bertukar lah. Kan? Tahwil ni berpindah. Tapi maksudnya bertukar, maksudnya berubah lah. Benda tu berubah. Okay. Jadi sunnah Allah Subhanahu Wa Taala ni ada beberapa perkara, saya beri ringkas saja. Ada beberapa perkara. Pertama sekali adalah sunnatul alam ini adalah al-ibtila. 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 Ujian. Sunnatul ibtila. Sunnatul ibtila. Ujian ini, kita kenal, saya bagi kaedah-kaedah dulu ni. Ni mula-mula kaedah dulu. Lepas tu kita tengok dia punya praktikal macam mana. Sebab kita tak faham. Dilema. Jadi kena berilah kefahaman konsep-konsep tu. Kamu kena ingat, apabila setiap kali kita menghadapi, kita kena faham konsep dulu. Apabila kita faham konsep, baru kita boleh selesai masalah. Kalau tak faham konsep, dia memang sekabut habis. Kan? Salah faham lah, apalah jadi kabut. Jadi kena faham konsep, prinsip, kaedah kena faham ni dulu. Baru kita boleh selesaikan masalah dengan tepat, insya-Allah. Kan? Okay, yang pertama adalah ibtila. Ibtila ni maksudnya ujian. Semua kat atas muka bumi, kita duduk atas muka bumi, semua ni ujian. Baik ke buruk ke, semua ujian. Kita dapat makan, kita makan nasi arak ke, kita makan kuskus sekali jemaah ke tak? Yang tu semuanya adalah apa? Ujian Allah Ta'ala. Jangan kata pula, oh sedapnya Allah beri nikmat. Betul nikmat, tapi dia ujian Allah Ta'ala. Kena ingat macam tu. Tapi mungkin kata, mana ujiannya Ustaz? Ini orang tak faham maksud ujian. Ujian ni kena luahkan makna dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebut apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Bikalimat maksudnya wahyu Allah Taala lah. Kan? Alladhi auha ila Ibrahim. Kan? Yang dia mewahyukan kalam itu, dia panggil kalimat. Wahyu lah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Wa idzi batala, ibtila dengan apa? Bil wahyi. Bikalimat. Kan? Idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Fa'atamma minal a'mal. Dia buat ma amara bihi wa ma naha anhu. Dia buat ma naha anhu fantaha wa ma amara bihi fa'al. Nabi Ibrahim begitu. Apabila Allah Ta'ala suruh buat, Allah suruh perintah pada dia buat. Apabila dilarang, dia tinggal. Kan? Itu adalah ibtila Allah Ta'ala. Wahyu, baca Al-Quran tu wahyu. Kan? Tapi itulah ujian Allah Ta'ala. Allah nak tahu kita ni buat ke tak buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu maksud dia. Itu kena faham. Ibtila tu macam tu. Jangan faham ibtila ni maksudnya ujian ni. Oh, kita ni sakit. Bukan. Sihat pun diibtila. Allah Ta'ala beri kita sihat. Apa maksud dia? Allah nak uji kita apakah yang terbaik. Oleh itu kena faham. Maksud ujian tu dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu dia punya kaedah dalam memahami dalam memahami ujian. Allah tanya apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah kata alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Ibtila situ. Kan? Al-bala. Kan? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan ujian kepada kita. Untuk apa? Ahsanu amala. Yang tu kita nak. Jadi Allah beri kita sihat. Allah nak tengok kita ni yang terbaik pada ketika itu. Allah beri kita ni tak sihat. Apakah yang terbaik ketika itu? Allah nak yang tu. Jadi kamu kena ingat.
Ibtilak cara dia, Allah beri ujian semua sekali. Maksud kehidupan kita mesti cari yang terbaik. Tu maksud dia. Mudah-mudahan boleh faham kot. Jangan kau tak faham tanya. Tanya terus tak apa, tak masalah. Kan? Kalau Iqbal kalau ada siapa ke tu kan yang nak tanya boleh je. Angkatlah tangan, tekan kat situ kan. Tekan raise hand tu kan. Tekan, kita jawab insya-Allah. Kan. Sebab senang kita berinteraksi, senang cakap kalau kita interaksi terus senang. Kan? Okey. Yang tu ya ibtilak. Pertama kena faham hidup dunia ni ibtilak. Dilema di antara kita nak belajar dan juga kerja, ibtilak. Ya, kita tak tahu. Tu ujian Allah Ta'ala. Jadi kena faham itu adalah ujian. Apakah yang terbaik? Itu yang kita nak pilih tu. Apakah terbaik untuk diri kita? Apakah yang terbaik kita menjadi hamba Allah? Yang tu yang paling penting. Menjadi hamba Allah Ta'ala. Bukan kita menjadi manusia. Kau tak. Kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak lain dan mesti menjadi hamba Allah Ta'ala. Apa sahaja mesti fikir yang terbaik itulah menjadi hamba Allah Ta'ala. Bukan buat benda lain. Tu kena tafsiran macam tu. Jangan tafsiran yang terbaik itu adalah pemikiran kita, otak kita, tak betul. Yang terbaik itu di sisi Allah. Allah kata itu hamba dia. Yang terbaik itu amalan itu diterima oleh Allah. Itu maksud dia. Kan? Seterusnya, selain dari ibtilak, kita melihat alam ini, kan, dia ada sunnatu tadarrush. Ustaz minta maaf, sebelum kita pergi ke sunnah tadarrush tadi, saya ada persoalan Ustaz. Dalam silakan. Mana Allah kata ayyukum ahsanu amala, maknanya Allah nak tengok siapa amal kita ni paling baik, apa amal kita paling baik, dia saat mana kita diuji dengan kebaikan ataupun yang keburukan. Mana kata kalau contohlah kita sebagai manusia ni, manusia kita sendiri yang memilih untuk kita melakukan sama ada maksiat ataupun satu keburukan, adakah itu juga ujian untuk Allah tengok kita buat tidak baik dengan kita buat keburukan tu? Boleh faham Ustaz? Macam mana buat baik? Maknanya Allah nak tengok kita ni mampu tak ayyukum ahsanu amala. Bila mana kita memilih untuk diuji, bila mana kita memilih untuk melakukan keburukan, adakah itu juga dikira? Yang mana seperti mana Allah minta pada kita tu. Bila mana kita memilih untuk buat keburukan. Okey. Dia pilihan perbuatan kita adalah kita yang pilih. Kita yang pilih. Jadi Allah suruh pilih yang terbaik. Okey, dia begini. Dalam memilih tadi sebut ada, maksudnya dia pilih untuk buat buruk. Kan, maksiat. Dia begini. Dalam memilih buat maksiat, dia kadang-kadang dia akan berlaku macam ni. Dia hukum dia berbeza tau. Pertama, jika dia buat maksiat atas keredaan dia. Maksudnya dia nampak air, dia minum siang hari. Itu keredaan dia. Maksudnya dia buat tu atas disebabkan redha dia nak benda tu. Yang tu Allah tak beri tu. Haram tu boleh. Bukan tidak lagi dah tu. Yang tu dia melanggar perintah Allah Ta'ala. Bukan tidak lagi dah. Dia kena uji sebab minum air tadi. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan air, dia minum kan. Dia pergi bila air, dia pergi minum kan. Nampak air sejuk, dia pergi minum. Okey, yang tu tak boleh pakai. Yang tu hukum dia kan. Bahawa bahkan dia berdosa lebih dahsyat daripada berzina. Tahu? Apa dia rukun Islam. Tak puasa itu rukun Islam. Adapun masalah berzina ni dia bau kecil lagi. Kena faham tau. Sembahyang, puasa, zakat tu besar tu. Dia adalah rukun. Rukun ni tiang. Bila kita sebut rukun, arkan, maksudnya tiang. Bila tiang kau roboh habis. Maksud selain daripada tu kecil daripada puasa. Jadi puasa kalau tinggal tak boleh. Oleh itu kita kata ini satu perkara. Hukum dia pertama tu kan. Jika masa ada memilihkan keburukan itu, maksiat itu, sebab tidak ada pilihan. Kan? Tidak ada pilihan. Dia tidak ada pilihan tu maksudnya dia macam-macam. Ada yang 80%, ada 50%, ada 30%. Kalau 30% hanya semata-mata agak-agak ada je, dia buat maksiat tu disebabkan agak-agak aje, yang tu tak boleh berdosa. Tapi kalau 50-50, dia nak buat benda tu 50-50. Contoh dia macam 30% contohnya kan. 30% contohnya macam puasa lah kan. Puasa sebab kita puasa ni. Contohnya dia waktu panas. Dia kata buka puasa lah panas hari ni. Kan? Tak boleh. Sebab apa dia agak-agak. Maksudnya kan tak agak lah nanti pening kepala. Dia agak-agak tak boleh. Bukan sebenarnya bukan agak-agak. Dia kalau 50-50 contohnya tengah hari tu dia dah sakit perut lah. Gastrik dah contohnya kan. Sakit perut ni. Kan?
buka puasa lah. Yang tu 50. Tapi 80 kan, atas disebabkan zoni dia 80-90% kan. Maksudnya dia ni apa ni contohnya dia pergi musafir. Apa dia? Contoh pergi musafir. Kan? Musafir ni khilaf lah ulama, ada kata sampai apa ni mahalah, ada yang kata keluar daripada itu, ada jadi gitu. Kan? Maka itu tak ada masalah. 50 ke 80, 50 ke atas ni okey lagi. Maksudnya itu masalah hukum tarjih tak tarjih. Buat dosa juga sebab dia minum. Tanpa dia orang panggil tanpa dia agak-agak. Contoh dia buka puasa, dia pergi musafir tapi tak sampai 80. Apa dia 2 mahalah. Kan? Malaysia 81. Satu mahalah ni 2 mahalah ni 81 km. Di Malaysia ada fatwa kat Malaysia macam tu. Tapi maksud saya adalah contohnya dia kata yang dia kata kamu musafir ni keluar je. Kan? Contoh dia pendapat tu. Kan 80% lah, 70% gitu. Dia punya tanggapan itu 70%. Maka itu berdosa disebabkan tanggapan itu. Itu tak apa, tak ada masalah lagi. Sebab apa atas dia rasa macam tu okey lah. Kan? Tapi kalau dia jadi 50% masa sakit tadi, tu tak ada masalah. Sebab apa? Benda tu adalah dalam dia mengeluarkan hukum tu. Okey. Tapi maksud tadi persoalannya adalah adakah itu adalah ujian? Yang kita maksudkan ujian itu bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan kita. Apa yang kita hadapi. Apa yang kita hadapi. Bukan kita buat. Kita buat tu dia dah pelakuan dah. Contoh kita makan bulan puasa yang tu kita dah buat. Sekarang ni benda yang ditimpa kepada kita. Contohnya kita sekarang ni masuk bulan Ramadan. Apa sedang kita hadapi? Kita kena puasa. Itu itilat. Kita kena puasa tu adalah ujian Allah Ta'ala. Masuk pukul 12.30. Masuk sembahyang Zuhur contohnya kan. Di Morocco lah 12.30 ke pukul apa? 12.30. Kan tepat. 12.30. Okey. Contohnya kita azan 12.30. Kan? Nak pergi sembahyang masjid ke tidak? Itu tidak ujian. Kan? Nak pergi sembahyang masjid ke ataupun tidak? Kan? Ni ada kerja banyak lagi. Dia buat benda lain. Itu tidak ujian. Ujian kita menghadapi benda tu. Bila kita lakukan, itulah pelakuan kita. Adakah pelakuan itu? Itu yang nak tengok tu. Adakah pelakuan kita dipanggil yang terbaik ataupun tidak? Itu pelakuan kita yang kita kata memilih tadi. Bila kita pilih nak sembahyang jemaah ataupun tidak sembahyang jemaah. Dia kata aku dah ada kerja lagi, tak boleh nak sembahyang jemaah. Kan? Itu atas dia lah. Oleh itu Allah kata yang terbaik. Macam mana dia pilih yang terbaik tu? Bila dia buat tu cari yang terbaik. Allah nak pilih dia suruh yang terbaik macam mana? Apa yang dia buat pilihan tu Ustaz ya? Ya. Apa yang dia buat pilihan tu? Ahsanu amala, yang terbaik amalan tu. Yang tu kena faham. Apa sahaja dunia ni, semuanya ada ujian. Kena faham tu. Itu kaedah yang sangat penting. Okey, boleh faham Boleh. Saya sambung seterusnya. Sambung tadarus. Tadarus. Ni banyak ni. Dia punya, saya nak beri konsep-konsep supaya kita faham. Sebab dilema ni dia memang betul dia ada masalah kepada pelajar itu sendiri. Jadi saya beri konsep-konsep ni supaya kita faham lah bagaimana kita nak memilih dan sebagainya. Sebab kita pilih ni, dia mudah je nak tengok benda tu, tapi kena tahu konsep. Kan? Antara kerjaya tu kena belajar. Kan? Kena faham konsep. Kemudian tadarus. Tadi ujian. Yang kedua adalah tadarus. Tadarus ini maksud berperingkat. Maksudnya, kita tidak boleh buat satu amalan itu dengan cara shortcut. Shortcut tak boleh. Maksud kita nak cepat. Tak boleh. Allah kata jadikan sistem kita ni dia ada berperingkat-peringkat. Kan? Sungguhnya Allah SWT kata Sayyidatuna Aisyah, hadis riwayat Bukhari, Bukhari rasanya. Sungguhnya tidaklah diturun awaluma nazal, apa yang ayat Quran yang di awal-awal diturunkan. Tidak disebut apa la tazni, jangan kamu berzina. Tidaklah bukan awaluma nazal la tashrabu, jangan kamu minum arak. Kan, tidak disebut perkara itu. Kan, kata saya sungguhnya pada awal-awal Islam dulu tidak ada kata jangan kamu minum arak, jangan kamu berzina. Dia tak sebut perkataan janganlah kamu mencuri. Tidak sebut perkara itu. Sebab apa? Dia perlu berperingkat. Begitu arak, contoh arak kan. Pada awalnya arak itu tidak diharamkan secara mutlak. Kan, janganlah taqrabu zina, la taqrabu solat wa antum sukara. Mula dia kata yas'aluna akanil khamri wal maisir.
Kul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Kemudian datang pula la taqrabus salata wa antum sukara. Kemudian datanglah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitani fajtanibuh. Kan berperingkat. Dia tidak boleh. Oleh itu cara berdakwah, cara apa semua berperingkat. Dia tidak boleh kita shortcut. Kita nak kaya nak shortcut, kita nak cepat belajar, nak dapat PhD cepat, kita buat cara shortcut. Maksud shortcut ni dengan cara tak betul lah. Tipu CJ dan sebagainya, itu maksudnya. Tak boleh. Jadi kita kena hidup ni dan tak ada shortcut. Semuanya kena ikut dia punya peraturan dia. Itu kena ikut. Jangan pula kita nak pandai-pandai shortcut. Dia shortcut ni menjadi dosa ni sebab apa? Cara dia menipu. Rish jangan nak cepat kaya. Rish dalam jual beli kan. Nak cepat kaya, letak timbang kurang. Jadi cepatlah kaya dapat duit banyak. Tapi timbang orang tu dapat sikit. Kan? Jual benda yang tak betul. Letak harga mahal. Tapi barang tu ada masalah. Kan? Jual apa lagi? Semua dah kehidupan kita. Kalau kita tak boleh buat shortcut. Tak boleh. Habis shortcut ni bermasalah. Begitu juga belajar. Dalam belajar. Kalau kita shortcut, contoh nak menipu tak boleh. Kan? Itu satu perkara yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man rasyana falaysa minna. Okey. Yang ketiga, saya nak ringkas kan. Tadawul. Sunnatut tadawul. Tadawul maksudnya bertukar-tukarlah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sekejap kita kaya, sekejap kita miskin. Sekejap kita berjaya, sekejap kita kalah. Sekejap kita macam tu. Dia tak duduk sentiasa pandai je kan. Dapat 4 flat je. Kalau kat Malaysia ni 4 flat maksudnya dapat 4/0 kan. Kamu 20/20 kan. Dapat tak tahu Hasan Jidan. Oh tu hebat kan. Kita kena faham. Tak semesti kita duduk atas je. Tu maksudnya. Kadang kita sakit, kadang kita sihat. Jadi kita kena tahu pertukaran itu. Allah ubahkan kita. Jangan kita rasa kita duduk atas je, kita seronok je kan. Kita kena berjaga untuk hari kemudian. Kalau kita sekarang ada duit, mungkin pada satu hari kita ada duit. Jadi kita kena ingat benda tu. Kemudian sunnah tu al-akhdhu bil asbab. Ini cara nak menyelesaikan masalah apabila kita tadarruj, tadawul kan. Al-akhdhu bil asbab. Kena ambil sebab. Tak boleh kita ikut hukum mukjizat, karamat tak ada. Kan? Nak periksa ni. Nak periksa. Kira ya Allah dapatlah mimpi badannya tu. Yang tu tak betul. Dia kena belajar. Dia tak boleh. Bolehlah memang kita minta Allah Taala, tapi kita nampak apa? Benda-benda ni macam pakai mujizat, kalau lah aku dapat ni, dia benda ada dah. Itu syaitan lah. Siapa sebut kalau dapat ini kalau, tu syaitan, tak boleh. Seterusnya al-akhdhu bil asbab. Kemudian taghyir, sunnatut taghyir. Sunnah berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sakit tadi kan, kita diuji, sakit. Kita kena ubah. Jangan biar duduk kat sakit tu. Memang Allah Taala cerita, Allah kata tukar-tukar kan. Sekejap sakit, sekejap sihat. Allah jadikan sakit, tak boleh duduk situ. Allah suruh ubah, taghyir kena ubah, kita kena sihat. Kena cari ubat, kena makan ubat. Jangan pula kata Allah Taala jadi, tak, itu tak boleh. Allah suruh ubah. Kita tak berjaya. Berjaya lepas tu tak berjaya satu-satu. Kita pasrah. Tak boleh. Allah kata, ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tak ubah, melainkan kamu yang ubah. Nampak tak? Dia perubahan itu pada diri kita. Apa sahaja mesti kita kena ubah. Kalau yang terbaik, yang baik, tukar kepada yang terbaik. Yang tak baik, yang tak elok, maka ubah kepada yang elok. Macam tu. Tu cara dia, taghyir. Allah jadikan sistem taghyir. Kena ubah. Jangan tengok orang buat maksiat kita, tu Allah Taala jadikan. Tak boleh. Kita kena ubah. Allah Taala suruh ubah. Benda buruk kena ubah. Itu kena faham kaedah dia. Dan seterusnya yang satu yang terakhir lah saya sebut. Iaitu sunnatul ajal. Sunnatul ajal maksudnya setiap benda ni akan mati, ada expired dah. Jangan kita pula kita rasa kita ni akan bagus. Macam antum semua sekarang tak? Muda tak? Nanti expired lah. Dia tak macam muda dah. Hafal pun keras kepala dah. Nak ingat kan? Belajar pun rasa malas dah, penat dah. Kena ingat, guna masa ni. Umur kamu 20 tahun, 30 tahun. Muda lagi, sihat. Kamu boleh jaga malam kan? Gunalah waktu-waktu tu. Tu. Nanti dah expired payah dah. Dah masuk 40, penat dah, ada anak, ada keluarga. Dia tak tahan dah, dia tak boleh dah. Nak fikir banyak-banyak pun payah dah. Dia waktu ni je, kamu ni belajar. Berarti kena pilih. Allah jadikan sistem tak ada expired dia. Kamu kena faham bila expired. Kan? Kamu expired. Lepas tu kita mati. Kita pun mati tak tahu bila. Jadi kita kena ingat benda tu. Sunnatullah. Okey. Banyak saya cerita pasal ni.
tak masuk lagi dilema kita ni. Kerjaya apa ni? Kerjaya dan belajar. Tapi itu kaedah saya sebutkan kaedah tu kena faham. Ingat, apabila kita menghadapi dilema ni, kan, kita jangan buat perbandingan dengan orang lain. Kita sendiri, kita nak memilih dan kita pilih mestilah yang terbaik. Saya ulang supaya kita faham balik. Yang terbaik, yang mudah. Dan mudah yang kita maksud bukan mudah ni duduk bersilang kaki kan, bukan, itu bukan maksud mudah. Mudah yang nak maksudkan adalah boleh diterima oleh akal. Akal dia boleh faham dan boleh terima. Akal dia faham macam mana nak solat. Solat terbang contohnya, ada arahan suruh solat ni duduk atas angin. Itu otak kita boleh fikir. Maksud keluar daripada perkara mudah. Kan? Tak boleh. Dia tasawur kepada otak kita, tak boleh, itu dia katakan payah. Dan perkara itu tak akan terjadi. Oleh itu dia panggil mudah itu adalah dalam otak kita, dalam pemikiran kita. Bukan rusah-rusah tu mudah, kita buat kerja semua nak mudah, bukan. Nak belajar pun bayar. Tu kita nak makan pun bayar. Nanti kamu kerja kamu tahu. Nak makan dan dapat nak makan tu bayar. Banyak benda nak bayar. Bayar bil elektrik, bil api, bil elektrik, bil air, nak bayar kereta, nak bayar rumah. Kamu tengoklah nak makan tu bila simpan makan. Aku makan sekali je satu hari. Jangan. Jadi oleh itu kita kena guna benda-benda macam ni. Okey. Yang penting adalah yang seterusnya ada saya sebut tadi, yang terakhir saya sebut tadi tentang kita dengan manusia ni, kita ada memahami tiga perkara. Pertama, diri kita. Kan? Kita jangan buat perbandingan dengan orang lain. Kalau nak buat banding kita ni untuk motivasi kita, okey. Tapi untuk berbandingan benda tak elok, kita ni orang gini, jangan sekali-sekali. Kita diri kita. Kita dia bertanya tentang diri kita, bukan tanya orang lain. Dia akhirat nanti kita yang ditanya kepada diri kita. Okay. Seterusnya kita kata kita ada diri kita. Kemudian kita ada selain daripada kita, ada manusia yang lain. Ada ibu bapa kita. Itu kena ingat tau. Kamu nak belajar, kamu nak kerja, kamu ingat ibu ayah apa. Kamu ada adik-beradik. Ni sebab ada tanggungjawab tu. Jangan pula kata, saya perlu belajar. Anak-anak, adik-adik, kalau tu persoalan saya sebut tu, dilema tu. Orang tu kena tengok benda tu. Okey, dia ada adik-beradik, dia ada ayah, dia ada mak, dia kalau dia yatim piatu dan sebab tu kena tengok semua tu. Dia ada benda lain lagi kan, sumber kewangan dia. Yang tu adalah selain daripada dia, kena faham dia tu. Dan seterusnya kehidupan dia. Kehidupan tadi kena faham ujian tadi. Ujian saya sebut tadi, ujian tadarruj, tadawul, akhdhu bil asbab, taghyir, sunnatul taghyir, kan. Sunnat tarafu' saya lupa nak sebut. Tarafu' ni pertembungan. Dia ada baik ada buruk. Jadi kita kena berlawan lah. Baik kena ambil baik, tak boleh ambil yang buruk. Tarafu', kan, pertembungan. Dan juga adalah yang terakhir sunnatul ajal. Yang tu kena kau ingat. Konsep saya beri ni adalah kamu kena rumuh dan kena faham elok. Okey. Sekarang ni persoalan kita adalah berkenaan dengan belajar. Belajar ke nak nak belajar ke nak bekerja. Kan? Agak-agak nak belajar ke nak kerja? Iqbal, nak belajar ke nak kerja Iqbal? Kalau biasa kamu belajar, kalau kita ni belajar untuk tentukan kerja apa nanti. Biasanya macam tu lah Ustaz. Betul juga. Yang tu bagus juga. Cara kaedah yang bagus. Cara yang baik. Maksudnya belajar nak menentukan kerja apa kita nak kerja. Bagus. Itu salah satu kaedah prinsipal hidup kita. Ya. Kita belajar nak tentukan apa yang kita kerja. Tapi sebenarnya tak mudah semudah itu. Mudah. Cakap memang mudah. Tak semudah itu. Masalah itu tidak semudah itu jawapan. Tapi bagus. Anta sebut ni cuma. Bagus. Dia cara yang betul, kaedah yang betul. Maksudnya kita belajar menentukan kita kerja, betul. Kalau kita tak belajar, betul nak tentu kerja apa kita. Takkan nak kerja kotak sampah pun. Kan? Kita belajar, tentukan kita kerja apa. Orang ada degree, ada master, dia menentukan dia kerja apa. Kalau orang tak belajar, dia boleh ke dapat kerja jadi bos, jadi pengarah? Tak ada. Takkan kita duduk bawah tu. Jadi cleaner jadi tukang kotak sampah. Kan? Bukanlah kita kata kerja amalan itu tak betul. Tapi kita ada dalam hidup kita nak jaga juga kita punya standard kita kadang tu kan. Betul. Kan? Bila kita tak belajar, kan? Nanti mungkin kita akan jadi apa?
duduk kat kedai masak, kedai apa tu, kedai-kedai restoran, tukar pelayan orang, kan? Maksudnya tukar ambil. Takkan kerja macam tu je. Kita banyak lagi kerja lain kan. Takkan nak duduk kedai apa ni, restoran apa ni, segera. Dulu ada McDonald's, sekarang dah boycott lah, boycott contoh kan. Takkan nak kerja tukang benda tu je. Kan? Tukang servis korang macam tu je. Kita mesti nak kerja ada beri input yang besar kan. Kita je pengarah ke, bergurus ke tak. Takkan belajar setakat itu je. Hari tu kita kata belajar itu menentukan apa kita nak kerja. Okey, boleh faham kan? Okey. Boleh insyaAllah. Seterusnya, sekarang oleh itu bagus Iqbal sebut tadi apa ni, belajar menentukan apa yang kita nak kerja. Betul. Memang betul tu bagus. Tapi dia ada benda lain lah. Nanti saya bukan sesenang itu nak kita nak jawab ya. Belajar benda tu kan. Okey. Dia sebenarnya ada benda-benda lain. Sebab saya kata tadi apa ni, alam itu kan. Kita yang menentukan kita ni kan bukan ilmu-ilmu juga. Tapi ada yang perkara lain menentukan kita juga. Benda lain tu dia penentu juga. Apa? Yang tu kita akan sambung. Okey. Jadi seterusnya adalah saya sebutkan dulu kelebihan-kelebihan masing-masing. Sama belajar dan juga kerjaya. Saya sebutkan kelebihan-kelebihan dia dulu. Kan. Kalau kita bila nampak kelebihan, okey lah. Kan? Baru kita boleh decide untuk kita nak pilih yang benda tu. Kan? Kalau kita belajar, kalau kita ada ilmu banyak, kan? Sudah pasti tempat kerjaya kita lebih tinggi, kita tak? Kan? Lebih berkemahiran, lebih tahu. Jadi orang suka kepada kita dengan apabila kita nak bekerja. Sebab belajar pun nanti kita akan bekerja. Ya, betul tak? Okey. Jadi maksudnya belajar itu menentukan apa yang kita nak dapat kerja tu. Betul tu. Yang sebut tadi, Iqbal sebut tadi. Kemudian dia akan membukakan peluang pekerjaan untuk kita. Kalau kita tidak ada degree, tidak ada master, sekarang nak masuk UKM, contoh UKM lah, saya ni duduk UKM kan. Nak masuk PhD, UKM, nak masuk jadi pensyarah. Dia tak ada dah, dulu ada tutor kan. Dulu ada tutor, masuk tutor ni pensyarah 9. Sekarang tak ada dah. Panggil apa ni, 9 ni jarang dah, tak ada dah. Kat universiti dah memang tak ada dah, tutor-tutor ni tak ada kan. Sebab pensyarah itu dah jadi tutor dah. Dia tak ada dah. Maksudnya nak masuk kerja, kalau UKM, dia nak PhD. Dia tak nak master kan. Jadi dia tak layan menentukan. Macam mana Iqbal? Dia tak layan master saya. Memang tak layan dah. Dia nak PhD juga. UKM memang tak ada, dia nak PhD. Kemudian dia perlu apa tau? Kalau UKM, dia perlu kepada dia punya akademik dia. Tu kemahiran tu kena ada, akademik. Kalau UKM dia nak apa? Mestilah dia menulis dalam mana-mana majalah, mana-mana jurnal lah kan. Tapi jurnal bukan jurnal yang biasa. Dia mesti jurnal yang diiktiraf dunia. Atau seperti ni indeks indeks WOS contohnya. Indeks Scopus, indeks ISI. Dia kena dimasukkan dalam dia punya penulisan dalam indeks-indeks tu. Dia tidak boleh pakai letak je. Kalau UKM dia nak macam tu, dia tak nak hantar mana-mana majalah begitu, tak ada. Dia kena tengok juga indeks mana. Majalah tu dia bawa indeks mana. Ada indeks Scopus, dia ada indeks WS, indeks ERA, indeks ISI dan sebagainya. Nampak? Okey. Kemudian dia akan memberi belajar ni. Sebab kita buat compare lah antara belajar dengan kerja kan. Bila kita belajar, dia akan memberikan kita satu landasan yang kukuh. Kita ada landasan belajar. Bila orang belajar, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tengok tak. Jadi bila kita tahu, dia tak macam orang tak belajar. Ana biasa buat, dan ada saya banyaklah geran-geran yang kita buat, geran akademik. Nanti saya akan sebut jugalah. Nak belajar ni saya akan sebut sikit dulu. Nak belajar macam mana kan? Nak jadi seorang pensyarah ke, nak jadi kerjaya ke kan. Saya sebutlah apa yang perlu kita kena tahulah. Nak jadi pensyarah apa yang perlu buat. Tadi dah saya sebut dah Scopus di antara ni kan. Di antaranya adalah bila seorang yang belajar ni, dia ada satu landasan untuk dia bekerja. Anda beri contoh. Contohnya saya sebut tadi geran penyelidikan. Mana-mana universiti dia perlu ada lah. Pensyarah ni kena ada geran penyelidikan. Geran penyelidikan maksudnya
diberikan satu projek untuk menjalankan kajian tentang suatu perkara tersebut yang belum diselesaikan. Maka dia buat kajian lah. Dapat hasil tu dapat kepada sama ada universiti ke, dapat kepada agensi ke. Kalau agensi beri duit tersebut, maka agensi lah dia nak benda tu. Dia nak apa? Dia nak hasil tu, kan? Kita tak apa. Pernah saya buat dulu tentang hotel patuh syariah. Hotel patuh syariah. Kita belajar tentang hotel patuh syariah. Di antaranya adalah dengan cara multi racial. Kan, multi kebudayaan dan sebagainya lah. Dalam patuh syariah menceritakan multi racial, kan, dia ada komunikasi dalam hotel ni. Kan, nak jadikan dia patuh syariah dan sebagainya. Tapi apabila orang yang bekerja, contoh orang yang bekerja dekat hotel, orang yang buat pengurusan tu, dia kadang dia tidaklah ada satu landasan yang kukuh dalam menentukan satu. Dia ikut pengalaman dia. Pengalaman bagus lah, ada pengalaman. Tapi kalau kita belajar, kita ada satu perkara yang kita landaskan dia. Yang ni sebab apa kita buat macam ni? Contohnya tadi pasal hotel tersebut, contohnya kan. Dia menceritakan tentang bagaimana kita nak membuka kepada hotel tersebut sebagai hotel Islamik, kan, atau patuh syariah. Dia kata apa? Oh, mesti ada sejadah, mesti ada Quran, mesti ada apa lagi. Jadi benda-benda itu dia bukanlah patuh syariah. Dia adalah satu takmilat, tahsinat je. Ada Quran bagus lah. Ada sejadah bagus lah, kan? Ada arah kiblat bagus lah. Yang dikatakan patuh syariah adalah benda-benda yang daruri. Contohnya tempat swimming pool beza lelaki perempuan. Itu betul daruri, kan? Adapun setakat ada kiblat, lepas tu dengar biasa orang kat hotel ni ada muzik-muzik tu kan. Ada tu ayat Quran. Yang tu tahsinat je. Nampak tak? Jadi orang tu dia menganggap bila dia kata patuh syariah ni mesti ada Quran, mesti ada kiblat, arah kiblat, mesti ada sejadah. Jadi dia salah faham. Kan? Dia tak ada alasan sebab kita faham dia lain. Dia faham lain. Dia mesti jadikan surau hotel ni mesti jadi surau solat Jumaat. Yang itulah dia katakan sebagai patuh syariah. Tak. Tak semesti. Kan? Sebab dia tidak ada landasan. Dia cakap tapi tak ada landasan. Apabila kita belajar, kita memberi input yang banyak kepada kerjaya kita. Nampak tak? Jadi pentingnya kita belajarlah. Kan saya sebut tadi. Pertama saya sebut tadi apa? Pertama kelebihan belajar dapat apa yang kita belajar tu menentukan apa yang kita kerja. Lepas tu dia akan memberikan kita peluang yang lebih. Kan? Dan seterusnya kita akan memberikan landasan yang kukuh lah dalam sesuatu ilmu. Kita masuk kerjaya, kita tahu apa kita nak buat. Itu kelebihan ilmu. Oleh itu kita katakan kita belajar lah. Kalau dekat UKM, saya sebut sikit lah. Kan? Tentang kita nak belajar kat UKM, nak belajar mana-mana universiti lah. Kan? Di UKM sebab saya nak buka semua kena tahu dah. Sebab mungkin ada yang jadi pencerahan apa, saya buka. Kita nak jadi seorang itu jadi pensyarah di mana-mana universiti di Malaysia. Kita kena tahu tugas-tugas pensyarah itu apa dia. Tugas pensyarah ni dia ada 4 perkara yang utama. 4 perkara utama. Pertama mengajar, kedua menyelia, ketiga menulis, keempat menyelidik. 4 perkara. Mengajar biasalah. Mengajar ni kena belajar lah. Ilmu mengajar, pedagogi belajar apa semua kan. Kemudian menyelia. Kita ada pelajar kita kena seliakan pelajar kita tu. Bagaimana dia boleh menuliskan tesis dia. Master ke PhD. Yang ketiga adalah penulisan. Kena ada ahli akademik. Kan, pensyarah. Dia mesti ada tulis. Ada tulis artikel. Ataupun tulis buku. Sama ada tulis buku ke, artikel ke, tulis dalam surat khabar. Ikut apa yang penting dia tulis. Tu dia. Dia mesti ada penulisan. Oleh itu saya suka sangatlah. Saya saranlah kepada anda antum semua. Kalau nak jadi ahli akademik, kena mula belajar. Dah belajar menulis. Hantar ke mana-mana. Kalau kita tulis pendek, kita buat artikel. Hantar kepada mana-mana majalah.
Mana-mana lah, Arab ke mana-mana, tak perlu lagi. Kita fikir lagi yang saya sebutkan tadi, Scopus apa tak perlu. Hantar, cuba kita belajar menulis. Hantar sikit. Kita belajar kan, kita belajar. Tak, kita tahu ilmu. Jadi kita tulis lah apa yang kita belajar. Kita hantar. Lepas tu kita buat pembentangan. Pergi mana. Kamu kalau eloknya kan, kamu kena usahakan lah. Kalau dekat UKM kan, belajar degree macam kamu, bentang dekat seminar. Kamu kena buat. Bentang kat seminar kan, bercakap. Bila masuk bentang seminar, dia akan ditanya dan sebagainya. Dia menambahkan ilmu dia sendiri. Penting. Jadi kamu ni, saya itulah saya cadangkanlah kepada antum-antum semua, antum-antuna kan, talabah talibat ni, cuba tulis dalam bahasa Arab, bentang seminar. Kan ada banyak seminar-seminar dekat Morocco. Cari. Benda ni kena cari. Jangan kita tunggu biar dah tak ada orang lain nak buat. Tak ada, kita buat. Tulis, kita hantar. Tulis dalam 10 muka surat. Cukup dah memadai. Tulis muka surat, tulis hantar. Bentang. Ataupun penulisan dalam, kalau tak ada hantar seminar, kita buat dalam majalah. Banyak majalah dekat Morocco. Majalah Arab banyak sangat. Kita boleh hantar ke Kuwait, kita hantar ke Saudi. Dia ada majalah-majalah tu. Kita boleh hantar, tulis surat, hantar. Lepas tu dia akan tengok lah, boleh terima ke tak terima kan. Hantar. Sayang dulu saya tak ada pendedahan macam ni. Sekarang ni saya nak beritahu pendedahan. Pak Gas rugi, tak didedah. Kan? Benda dia kena buat. Tapi saya buat juga dulu. Ada je bentang tu biasalah kan. Tulisan tu tak adalah nak baca hebat yang satu gitu je lah kan. Tapi nak cerita kepada kamu, kena dedah. Maksudnya kita kena giatkan untuk menulis. Ya, menulis, membentang, seminar. Apa kita belajar tu, kita faham tu, kita tulis. Bentang. Buat kajian sikit. Kena. Seminarnya dalam artikel. Banyak dekat Morocco tu banyak lah. Bukan Morocco saja, dia negara Arab besar. Kamu boleh je hantar mana-mana. Yang belajar bahasa Arab kan, belajar bahasa Arab ada, belajar sufiqnya, belajar fiqahnya, macam-macam boleh je hantar. Apa yang tulis tesis tu kan, keluar sebab kajian kita kan, tesis e-degree kan. Cuba ringkaskan, buat dalam 10 muka surat, hantar kan. Master begitu juga, dah buat dalam beberapa bab, satu bab tu kita jadikan satu artikel, bab kedua jadi bab artikel kedua, macam tu. Ataupun buat buku dan sebagainya, kena buat. Kamu ni sayang kalau tak buat ni, lepas tu kamu kena ni lah, bergiat lah dalam dunia akademik. Kalau nak jadi pensyarah macam tu. Jadi pensyarah macam tu. Kemudian kena belajar juga mengetahui bahawa adanya geran-geran akademik. Geran-geran akademik, geran-geran pendidikan dia panggil. Kena tahu. Selain daripada tulis, menulis, pergi seminar, dan satu lagi geran pendidikan. Geran pendidikan biasanya ditawarkan oleh mana-mana pihak agensi, sama ada kerajaan ataupun bukan kerajaan. Kerajaan dia berilah. Kadang tu kerajaan ni kalau Kementerian Pendidikan dia beri open macam tu je. Tak ada siapa pun dia nak pun kan. Kita tak kisahlah. Kadang tu agensi. Seperti agensi zakat, agensi wakaf. Mereka ni suruh kita buat kajian dan dia akan duit, dia akan berikan duit lah di atas proposal kita. Kalau kita minta RM50,000, dia beri RM50,000. Kalau tak minta RM200,000, dia beri RM200,000. Mengikut kesesuaian. Tapi kamu kena belajar lah benda ni. Dia bukan taklah semudah mana. Tapi kena belajar lah, kena tahu. Kan? Dia akan beri peruntukan itu. Boleh dapat duit RM50,000. Tapi RM50,000 untuk kajian. Kamu kena faham kan, duit enjoy tu tak. Kajian kita ada tulis kat situ, ni peralatan berapa, bayar honorium berapa, bayar untuk pergi tambang, buat bengkel. Tu semua kena tulis dalam tu. Proposal tu kena lengkap lah. Bajet tu kena lengkap kan. Kena belajar buat bajet tu gimana. Kan? Baru dia dapat. Kalau kita dapat RM50,000 atas sebab ni. Nak beli peralatan ni, nak beli dan nak beli nak buat bengkel. Bengkel ni perlu kepada hotel, duduk kat hotel ni banyak mana. Tu kena kira lah berapa kali bengkel. Semua tu kena buat. Tu dia panggil kajian. Kamu kena tahu benda-benda macam ni. Jadi kamu kena tahulah kalau nak jadi pensyarah macam tu. Kena tahu adanya geran penyelidikan. Kalau kat Morocco kamu tak faham, saya pun tak tahu dulu. Saya bahasa Malaysia baru faham adanya geran akademik. Dia beri tahu. Kat dunia akademik macam tu. Geran ni dia beri lah. Ikut kita minta. Ada dapat geran RM5,000, ada dapat RM10,000, RM20,000, RM100,000, RM1 juta, RM2 juta, RM4 juta tu biasalah. Tapi nak berdapat tu bukanlah senang kan. Sebab orang tengok juga kualiti kita. Kalau kita pandai, dia beri banyak. Maksudnya kita buat proposal tu RM1 juta. Kita tengok kita ni tak boleh buat ni, dia tak beri. Dia tak boleh nak beri. Dia pun tengok juga orang tu macam mana. Kan? Seterusnya apa lagi? Selain daripada
mengajar penulisan tadi, seminar kita pergi, pembentangan seminar, seterusnya kita kata geran-geran, tengok-tengok kan. Geran ni sebenarnya kalau search kat internet, SSCO dia ada geran dia. HSCO. SSCO dia ada geran dia. Tapi geran ni kena ingat, geran pendidikan dia ada kumpulan orang, dia tak boleh buat seorang-seorang. Jadi kita akan jadi leader lah, nak buat tu dari leader. Kita jadi ketua. Jadi kita akan buat benda tu sama satu kumpulan. Dia tak buat seorang-seorang. Jadi SSCO dia ada tawar terutama debat sains, banyak lah. SSCO dia ada sebenarnya, boleh minta je. Kerjaan ni kita minta, kalau saya biasa ni minta je dekat ni. Zakat kan, kita tulislah proposal. Kalau dia kata okey tajuk ni, dia bukan beri. Dia beri, kita buat lah program projek tu. Setahun kan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Tentu lah. Kan. Jadi kamu boleh search kat internet. Macam buat proposal penyelidikan lah. Dia akan dapat duit geran tu. Kan. Bukan untuk duit poket kita. Dia tu untuk projek tu yang kita buat. Jadi benda-benda tu kamu kena tahu. Jadi kena biasakan. Kemudian selain daripada penulisan artikel, kamu kena buat buku kan, tulis dalam buku. Kalau boleh buku bagus juga kan, buat buku kan, tulis dalam buku tu sangat penting kan. Dekat Malaysia ni perlu, kalau jadi pensyarah mesti paling kurang adalah buku yang ditulis kan. Artikel sebenarnya tengok artikel lah, tapi kalau ada buku lebih baik kan. Gitu. Dia apa sahaja penulisan lah, tak kisah apa pun kan. Jadi kena buat lah. Itu berkenaan dengan belajar. Jadi belajar kena tahu lah semua ni. Tu dia. Okey. Seterusnya pukul 6 dah. Ada soalan lagi kan? Iqbal ada soalan ke? Sesi soal jawab pukul apa? 6 suku. 6 suku insya-Allah Ustaz. Tapi kalau macam Ustaz dah habis untuk berbentangan, insya-Allah kita akan terus ke sesi soal jawab insya-Allah. Okey, sikit lagi saya nak cerita tentang kelebihan bekerja pula. Insya-Allah. Tadi kelebihan belajar. Saya sebut 3 perkara tadi lah. Mendapat kita ni bagus lah daripada sudut. Habis kita belajar ni kita ada landasan. Orang tak belajar tak sama sebenarnya. Tu boleh, kalau ingat ayat Quran. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina. Tak sama. Kalau kita bercakap, kalau kita pergi mana-mana, pengurusan mana-mana, jika orang tu tidak ada latar belakang yang kemas dalam belajar, kita cakap kita boleh kenal orang tu belajar ke tak belajar. Tahu. Tak apa, kita belajar, kita ada teori, kita tahu. Bukannya kita cakap atas sandar ikut pengalaman macam tak. Kita ada landasan kita. Metod kita. Kita tengok ni maksud dia. Tapi tak adalah kita kutuk orang tu kan, sebab dia pengalaman dia. Pengalaman satu perkara. Pengalaman bagus lah. Tapi apa benda ilmu, kita dah meringkaskan apa yang orang telah buat kajian banyak-banyak ni. Pengalaman yang begitu banyak ni. Dah memadai sebenarnya. Kalau kita tak tahu benda tu, tak ada ilmu, rugi je. Ya, itu penting pada ilmu tu. Belajar tu. Seterusnya berkenaan dengan berkenaan dengan sekejap. Berkenaan dengan kejaya sekejap. Okey. Tak baca. Baca. Apa tadi saya sebut tadi tentang kerjaya. Okey, pertama sekali kerjaya ni, bila kita bekerja, dia biasanya orang bekerja ni macam-macam lah. Kalau kita nak bekerja, maka dia adalah kelebihan dia bekerja ni. Kita dapat pengalaman. Dan sebenarnya kita boleh sama belajar dengan sebab kita kerja. Tapi perlu pada pengalaman yang banyak lah. 7 tahun, contoh 5 tahun punya pengalaman kerja, baru kita boleh belajar balik. Kalau kita belajar, biasanya orang bekerja, dia payah dah nak belajar ni. Payah dah. Ada masalah kerja, dia otak dia jadi otak nak bekerja. Dia fikir sana, fikir sini, kan, dia bekerja. Jadi, kalau dia nak belajar, dia awal-awal belajar, lepas tu dia baru kerja, okey. Lepas dia dah dapat memfungsikan apa yang dia belajar kepada dalam alam kerja. Sekarang ni bila dia dah bekerja, dia tak ada dah otak dia kerja je. Dia nak praktis tu dia payah, dia nak pergi belajar tu payah. Kan. Jadi kalau kita bekerja, kelebihan bekerja adalah kita dapat pengalaman lah. Pengalaman kita dalam kita bekerja. Pengalaman penting sebenarnya.
Dia tak semudah. Sebab apa? Dia pengalaman ni satu anugerah yang lain lah. Selain daripada kita belajar. Tapi pengalaman ni bekerja ni, kalau kita ada ilmu, lebih baik daripada kita ada ilmu sekali dengan pengalaman bekerja. Itu lebih bagus. Tapi kalau setakat kita bekerja, tidak ada landasan ilmu yang bagus sangat kan, dia kurang sikit lah. Tapi dapatlah pengalaman tu. Pengalaman tu bagus lah. Membantu dia untuk dia belajar. Untuk dia sambung kalau nak belajar lagi lah. Kemudian bekerja ni adalah, sebenarnya biasanya orang nak bekerja ni adalah untuk membantu sara hidup dia. Kan? Itu kelebihan lah kerja kan. Dia tak mampu, keluarga miskin kan. Jadi membantulah, dah ada duit untuk hidup, untuk dia menjalankan hidup dia, untuk bantu keluarga dia kan, mak ayah dia yang sakit dan sebagainya lah. Kemudian kalau bekerja ni, dia boleh buat kolaborasi dengan orang lain. Sebab dia bekerja kan, dia boleh buat kolaborasi. Dia ada kepakaran diri dia, kepakaran profesional dia bekerja tu. Jadi dia boleh tawar kepada orang apa yang dia boleh buat kan. Dan saya ni marketing, saya tahu bagaimana marketing kan. Itu dia boleh tawarkan dengan sebab dia ada bekerja tadi. Itu kelebihan bekerja. Seterusnya, apakah, saya cepatkan supaya kita bincang-bincang. Nak belajar ni, kita kata kelebihan belajar tadi bagus lah. Bekerja kita kata untuk dapat pengalaman bekerja. Penting sebenarnya, pengalaman bekerja sangat penting. Oleh itu di Malaysia ni, universiti awam, dia dah macam wajib kan kepada pelajar ni mesti bekerja di industri. 6 bulan ke setahun ke, dia panggil apa? Latihan industri. Dia dah belajar kan, 3 tahun dia habis belajar. Atau tahun keempat ataupun semester terakhir tu dia akan pergi intern kan, berlatih diri dia dengan industri, pengalaman. Tu pada pengalaman baru dia faham bagaimana nak berinteraksi dengan masyarakat. Oleh itu saya kata pengalaman penting juga. Kalau tak belajar, kalau kita pilih kerjaya, maka kita ada pengalaman tu. Bagus. Pengalaman tu sangat penting. Jadi persoalan sekarang ni adalah tentang apakah halangan kita bekerja. Halangan kita nak belajar. Yelah, kita kata belajar ni bagus. Pertama, masa komitmen kita. Dia kalau kita nak belajar dengan kerja, kadang-kadang tu kita terpaksa tepikan kerja kita. Nak fokus belajar. Kalau kita buat sekali, belajar sekali dengan kerja, kan, belajar kerja, dia akan jadi hilang fokus. Tapi kat Malaysia jangan risau, dia macam-macam cara lah. Dia atas orang juga, kemampuan seorang itu. Dia ada tawaran cuti belajar oleh agensi kerajaan, bukan kerajaan. Dia beri kita ni belajar. Tapi dia tak beri semua. Dia perlu temuduga dan sebagainya lah. Kan ada. Tapi bila dia tak beri tawaran, contoh tidak ada tawaran untuk dia bekerja sambil belajar, kan, dia nak pada waktu sama dia nak belajar dan bekerja juga. Yang ni memang payah. Oh memang ini struggle lah hidup macam ni. Pagi dia bekerja, malam dia belajar. Pagi dia bekerja, penat. Ujung minggu pun pergi belajar, kan? Belajar PJJ contohnya, kan? Berat. Oleh itu gabung dua ni penat. Boleh. Tapi kalau ada orang tu kuat dia punya hidup dia, okey. Tapi itu dia cara belajar. Kemudian kos pendidikan. Pertama, komitmen diri kita, komitmen kita kerja kita, komitmen keluarga, macam-macam lah. Masa kita kan. Kemudian kos pendidikan tu. Nak belajar ni mahal. Kat Malaysia ni belajar mahal. Kalau pergi Morocco okey lah. Tu lah kata kita kena pilih tempat nak bekerja. Okey nak duduk kat Morocco jauh lah. Terbang lah pula kan. Jadi macam tu. Kemudian belajar ni kadang-kadang tu kan, dia memanglah belajar ni menambah ilmu bagus. Tapi jangan kita menyangka bahawa dengan kita ilmu tinggi kita boleh dapat kerja dengan baik. Itu tak boleh. Tak boleh kita menganggap macam tu. Oh saya ni ada ilmu banyak, saya boleh. Tak semesti juga. Ada orang ni dia ilmu tinggi tapi tak jadi bercara. Tak jadi. Dia kena ingat macam tu. Itu di antara cabaran-cabaran belajar. Dia tak mesti dia boleh dapat kerja. Kan? Sebab orang dia bukan nak tengok juga kerja ni. Tapi ada orang tu kan, dia tidak semana tapi dia dapat kerja. Itu kena pandai. Benda ni sebenarnya kena pandai bagaimana kita nak menyusunkan ilmu kita tu. Kemudian nak bekerja pula. Apakah cabaran bekerja? Tadi kita belajar. Kita perlu masa, kita perlu komitmen, kita perlu bayarkan kos pendidikan kita itulah. Dan seterusnya,
tak semestinya kita belajar ni berjaya. Sebab apa? Kadang tu kita ni ada sebab malas. Kadang kita buat PhD. Sepatutnya PhD buat 3 tahun. Kita buat jadi 5 tahun, jadi 10 tahun. Terberhenti sekejap. Dah ada masalah. Ini masalah risiko-risiko itu. Bekerja pula. Nak kerja ni, risiko kerja ni, peluang pekerjaan payah. Ini mana payah. Kamu ada degree, nak bekerja. Orang terima ke? Takkan nak kerja pergi cleaning, pergi duduk KFC tu jadi servis kat dia makan minum tu je. Kan? Itu masalah. Peluang pekerjaan tu tak ada tu sangatlah, tak hebat mana. Kan? Kadang tidak sepadan dengan apa yang kita belajar. Yalah, jadi cleaner tak sepadan dengan apa kita belajar. Kan? Seterusnya kurang dia tidak ada bekerja, dia payah untuk melanjutkan belajar. Yang tu paling payah lah. Sebab dia perlu tambahkan ilmu. Sebab orang itu gini, dalam bekerja, mana-manalah kerja jadi pensyarah ke, jadi apa saja, jadi engineer. Dia ada setiap organisasi tu ataupun agensi, kerajaan ke bukan kerajaan, dia akan berikan latihan kepada orang ni. Kadang-kadang latihan-latihan ini, kadang ada yang wajib, ada yang tak wajib. Kalau tak jadi wajib, kan? Jadi dia, sebab apa? Dia tidak akan ambil dah. Sebab dia dah bekerja, dia payah nak ambil latihan. Latihan ni maksudnya dia belajar. Kan? Jadi apabila dia nak belajar ni, dia penat. Apabila dia penat, dia tak sama dengan dia nak beri komitmen untuk belajar balik tu dia payah. Apabila dia dah bekerja. Dia tak macam orang yang belajar tu. Ini antara cabaran bekerja. Pertama, payah nak cari kerja yang sesuai dengan diri dia. Kemudian dah bekerja, dia rasa penat, boring. Orang kerja ni boring tau. Dia balik kerja. Orang tu kat Malaysia kalau tengok, orang Malaysia dia rajin bekerja. 5 sampai pukul 7, pukul 10. Padahal 8 sampai pukul 5 ya. Orang kerja sampai malam. Lepas tu balik penat. Sampai ke rumah penat, tidur balik kerja pula pagi esok. Hidup kat dunia kalau duduk kat KL macam tu lah keadaan. Penat hidup ni. Akhirnya dia orang satu ahad dah kosong. Penuh. Satu ahad tu penuh dekat bandar orang berjalan. Siapa dia nak hilangkan tension. Jadi oleh itu orang nak bekerja ni, dia perlu susun masa dengan elok. Sebab dia penat diri dia. Kan? Kemudian itulah 3 perkara. Pertama, susah nak dapat kerja. Kedua, risiko dia penat, bosan. Sebab bekerja yang sama. Kita bekerja ni benda sama ya. Pergi benda yang sama. Kalau jadi pensyarah lain, pensyarah ni dia benda lain, benda ilmu yang lain. Itu sedap jadi pensyarah ni. Setiap hari tu kita boleh belajar. Memang kita mengajar benda yang sama. Subjek yang sama kita mengajar. Tapi kita bukan buat kerja tu je. Kita ada menulis, kita ada buat kajian. Jadi benda tu ilmu tu bertambah-tambah. Kalau kerja dekat mana tempat, kita jadi ahli manager marketing lah contohnya kan. Kerja tu aja jadi. Tengok orang ni buat ni, tengok ni siap dah ada. Lepas tu jumpalah cabaran sikit dah. Kan? Jadi dia tidak perkara tu membosankan kadang tu, memboringkan. Benda-benda yang sama. Kadang-kadang tak ada kerja. Kan? Sebab apa? Dah benda selesai. Kan? Datang lepas seminggu tu baru datang kerja baru. Kan? Ni betul. Jadi boring tau. Kerja ni boring. Dia ada boring. Dan seterusnya adalah masa untuk diri kita nak belajar apa payah. Apabila dah bekerja. Itu antara cabaran-cabaran bekerja lah. Jadi bagaimana kita nak nak belajar ni, apa perlu kita nak buat keputusan. Seminit lagi saya berhenti seminit 2 lagi saya berhenti. Pertama sekali nak berkeputusan, maksudnya kita nak pilih belajar ataupun bekerja. Pertama sekali adalah kamu melihat kepada menilai minat kita, kebolehan kita dan matlamat kita. Minat kita, kebolehan kita, apa yang kita boleh, apa yang kita minat. Apa matlamat di kita ni. Itu satu. Kemudian pertimbangkan nilai pendidikan kita untuk masa depan kita. Itu kena faham. Seterusnya adalah melihat kepada kewangan kita dan keperluan kita. Jadi kewangan apa keperluan, apa kadang tu kita ni ada keluarga, tanggungjawab kita. Betul. Jangan pula kita tak ada duit, keluarga kita payah, kita nak pergi belajar juga. Kena tengok. Kadang tu mak ayah memang kata belajar. Tapi mak ayah ni gadai rumah, gadai pajak ke macam-macam, pajak emas, pajak Allah Akbar. Jadi kita kena tengok jugalah. Nak belajar ni pun tengok juga keluarga kita macam mana, siapa yang saling kita.
Kalau kita cari duit sendiri okey. Kan? Saya ada pelajar saya, dia ada 2-3 orang lah saya jumpa. Pelajar ni dia cari duit sendiri. Dia tak agak mak ayah dia. Dia pergi hujung minggu dia pergi cari kerja. Kalau dekat Malaysia ni senang cari kerja kan. Sambil dia belajar hujung minggu satu Ahad dia kerja 1 hari penuh. Kerja jadi cashier, jadi pelayan restoran kan. Macam-macam lah. Ambil lah upah. Ada yang bekerja buat apa? Kereta sewa kan. Dia beli mula asal kereta satu lah. Kereta Asia satu kan. Lepas tu dah banyak kan. Ada 2 kereta, 3 kereta. Jadi akhirnya dia orang sama-sama pelajar tu. Ada dah kereta dia boleh sewakan. Dapat duit. Dapat duit. Tahu. Jadi yang tu dia pandai lah. Dia belajar sambil dia carikan duit. Itu tak apalah kan. Tak payah mana nak carikan duit, tampung. Ada yang bekerja macam-macam. Sama sekarang lagi lah. Orang pandai berniaga ni dia buat dalam TikTok niaga dia. Jual Tupperware. Jual Tupperware, jual kowe, jual macam-macam. Kan. Jadi cara macam tu. Dia nak tampung hidup dia. Duit nak minta dengan mak ayah tak ada duit. Kan. Jadi dia tampung macam tu. Orang ni kita tak tahu macam mana. Kita mungkin mak ayah kita kaya, duit ada kan. Okey, tak masalah. Sambung belajar tu. Kalau macam tu mudah, ada duit mudah. Yang utama sekali duit tu. Ada duit mudah pergi belajar tu. Jangan fikirlah. Kalau mak suruh balik ayah kata mak. Kalau mak kata rindu, ayah kata rindu, tak payah. Jangan ikut sangat. Ikut perasaan ni kita tak berjaya. Jangan ikut perasaan. Kita ada duit, mak ayah kita boleh tanggung, ayah kita boleh tanggung, kita sambung lagi belajar. Tapi kalau kita tengok juga mak ayah kita ni ada duit ke tak ada duit. Kadang dia kata ada duit tapi dia tak ada duit. Kan? Jadi kita tengok jugalah kemampuan. Kadang tu mak ayah kita dah meninggal, adik kita kecil-kecil lagi dekat rumah kan. Jadi kita kena tengoklah. Kan? Jadi benda-benda tu kena perhatikan. Jadi itulah 3 perkara tadi. Tengok minat kita, kebolehan, matlamat kita kan. Lepas tu apa yang kita nak belajar untuk masa depan kita. Kalau bidang kita lah. Contohnya saya nak kerja sebagai guru kan. Itu masa depan kita kan. Jadi kena fokus kepada masa depan kita lah kan. Kalau kita nak jadi businessman, itu kena fokus lain lah. Janganlah belajar pula sebab businessman tak perlu sangat belajar ni kan. Lain lah nak jadi menteri kewangan kot kan. Itu lain lah cerita kan. Jadi benda-benda tu kena tengok. Lepas tu tengok kewangan lah. Yang penting kewangan. Kita nak belajar ni kewangan. Jadi memang betul belajar ni memang payah. Duit payah nak cari. Kan? Biasalah dugaan-dugaan tu ada. Tapi kena tengok. Pastikan lah. Benda tu lah boleh. Jadi itulah saya rasa beberapa perkara yang poin-poin penting yang boleh anda sebut. Nak pilih tu kamu kena pilih. Kan? Kalau saya nak jadi pensyarah, saya pilih saya belajar. Sebab saya perlu kepada ilmu-ilmu itu. Kan? Kalau saya nak jadi bekerja buat bisnes, saya pergi kerja terus lah. Carikan pekerjaan sendiri. Buat pekerjaan sendiri kan. Tak apa. Ikut macam mana kita, minat kita, apa yang kita nak, hidup kita macam mana. Kamu kena set. Cara dia adalah, benda ni semua adalah dengan cara letakkan matlamat hidup. Cara dia macam mana? Matlamat hidup ni saya beri kaedah dia adalah dia ada akronim. Pernah dengar ke? SMART goal. Pernah dengar? Kamu kena buat macam ni. SMART goal ni maksud dia, akronim dia SMART. SMART goal. Objektif hidup kita. Apakah objektif? SMART ni S maksudnya specific. M maksudnya measurable. A maksudnya attainable. R maksudnya reality. T maksudnya timely. 5 perkara ni kena tahu. SMART. Spesifik. Maksudnya hidup kita ni spesifik kan. Jangan kita umumkan dia. Contohnya saya nak jadi seorang pensyarah contohnya. Ataupun saya ni belajar kat Morocco ni, saya nak jadi sekian-sekian. Orang yang dalam bidang perkhususan sekian. Kena khususkan. Kan. Baru kita boleh setkan masa kita. Spesifik kan. Contoh saya nak jadi seorang, saya belajar degree kat Morocco ni, saya nak jadi seorang yang usul fiqh contohnya. Kan. Jadi kena set lah. Okey. Lepas tu kena sandarai pula. Dah spesifik kena sandarai pula. Okey. Usul fiqh ni, usul fiqh mazhab Syafi'i ke, Maliki ke, ataupun maqasid syariah. Jadi kena jelaskan. Satu-satu tu spesifik. Kalau contoh kita ada dream kita nak dapatkan rumah besar. Saya nak ada rumah
rumah istana kan. Kena spesifik kan. Rumah tak berapa bilik, berapa pintu, berapa bilik air, ada swimming pool, berapa biji swimming pool. Kena jelaskan tu. Tu panggil spesifik. Jadi setiap goal kita tu mesti ada macam tu spesifik. Kemudian measurable. Boleh diukur. Jangan pula kata nak buat istana besar, duit ada RM1. Tak boleh tak boleh. Kita nak buat satu perkara boleh diukur. Measurable. Kemudian R. Smart R. R maksudnya attainable. Attainable ni achievable. Kita boleh sampai benda tu. Boleh capai. Kan boleh capai. Attainable. Kita boleh capai. Kalau tak boleh capai, kena tukar lain Okay. Kemudian R. Reality. Benda tu mesti reality. Bukan benda ni angan-angan pelik. Dan seterusnya dia ada timely. Dia ada waktu dia. Dia tak boleh buat goal kita ni. Kan? Tak ada waktu. Contoh tadi saya sebut tadi. Nak jadi usul fit mesti 4 tahun kan. 4 tahun je lah. Dia tak boleh jangan jadi 5 tahun. Habis belajar 5 tahun contohnya. Kamu belajar 3 tahun kan. Tambah 4 tahun. Tak jadi lah. Maksudnya kamu dah terkeluar dia punya kamu punya apa ni? Cara kamu tu. Kan? Matlamat kamu. Jadi kamu buat 3 tahun, 3 tahun. Beza di antara angan-angan dan juga matlamat adalah meletakkan masa. Kena timely, kena ada. Kena buat jadual. Contohnya saya nak jadi orang usul fiqh. Kan? Usul fiqh kena belajar macam-macam. Kena tahulah kaedah-kaedah macam ni nak tahu jadi usul fiqh ni. Ahli usuliyun ni kan. Pertama kena tahu bahasa Arab. Jadi tahun pertama aku kena belajar bahasa Arab. Okey, bahasa Arab ni apa yang perlu baca? Dan setahun ni ada 12 bulan. Okey, 6 bulan pertama aku habis khatam Alfiah Ibn Malik. Kan? Habis ujung tahun aku ada hafal semua sekali. Alfiah Ibn Malik. Macam tu. Kita ada minggu. Kan? Berapa puluh minggu kan? Dalam setahun. Okey, dalam setahun tu kita bagi setiap minggu tu apa dia? Setiap bulan tu apa? Dah 12 bulan. Okey, 12 bulan ni ilmu apa yang aku perlu belajar bahasa Arab? Belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sarah. Ilmu sarah ni macam mana? Ilmu balaghahnya, ilmu apa ni? Ilmu bayan, ilmu arut, semua tu kena tahu. Kan? Susun. Itu panggil spesifik. Betul tak? Jangan tu. Betul. Saya bagi contoh ni betul macam tu. Tu cara dia. Saya buat macam tu dulu. Saya sungguh-sungguh buat. Kan? Lebih kurang lah. Tapi saya buat ringkas. Saya sebut ni ringkas aja. Kemudian timely. Tadi smart goal kena ada. Jadi hidup tu mesti ada smart goal. Jangan jadi kalau kita nak jadi belajar ke nak kejaya ke kena ada smart goal tu. Okey, wallahu alam. Panjang pula saya terlebih. Saya nak berhenti lah tadi. Terima kasih Ibat tu dulu. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi berbaki 8 minit ni sebab kita tak nak mengganggu tu Ustaz. Ada apa-apa soalan boleh tulis dulu. Boleh tulis dulu. Saya rasa elok kiranya kita DM tepi Ustaz sebab takut mengganggu tu Ustaz. Okey. Boleh di DM tepi. Jadi saya ringkaskan untuk petang ataupun pagi kita ni, antaranya yang kita dah tahu macam mana kita nak dapatkan matlamat kita untuk apa yang mudah, maksud mudah, dan Ustaz pun telah kongsikan beberapa konsep iaitu seperti mana sunnatul ibtila, sunnatul tadawul, sunnatul akhli bil asbab, sunnatul tarafu' dan sunnatul ajal. Melalui konsep-konsep ni kita dapat simpulkan untuk praktis. Jadi praktis kita tengok pula macam mana, apa kelebihan dalam nak belajar, apa kelebihan kita dalam nak dapat kejaya. Macam mana pula kalau nak kita nak collab dua-dua ni, macam mana pula kita nak survive dengan duit, komitmen dengan keluarga dan sebagainya. Jadi benda-benda tu Ustaz telah kongsikan pada kita, tinggal kita je sama ada pilih nak ataupun tidak. Jadi Ustaz juga kongsikan bagaimana kita punya pengurusan dengan adakan akronim SMART Goal tu untuk kita capai. Jadi apa yang saya dapat betul-betul boleh ni lah, saya boleh huraikan berkenaan dengan matlamat. Betul lah, matlamat tu kalau kita betul, kita akan uruskan masa. Macam mana yang Ustaz telah lakukan sampailah Ustaz berkerjaya pada hari ini. Dan kalau kita angan-angan, kita duduk terbaring, kan? Fikir kalau ada e-drop ni angan-angan nak jadi lecturer macam mana? Kan? Apa yang kita nak buat? Apa yang kita hadapi? So, kita banyakkan kelas, kan? Banyakkan daripada tak buat apa-apa. Bila kita dah ada kelas masa sendiri, tulis buat penyelidikan pula, insya-Allah. Jadi antara yang kat Morocco ni Ustaz, alhamdulillah setakat saya berada 2 tahun di Morocco, kita dah jumpa banyak
inisiatif-inisiatif daripada asatizah jamiah offer untuk kita join diorang punya program dan join diorang punya penulisan artikel. Antaranya dekat Kenitra ni sini ada markas jusur yang dibuat oleh Ustazah Mariam. Mana-mana student ajanib Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina yang kat Kenitra sekalipun, ada apa-apa artikel nak hantar dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggeris, boleh hantar. Tapi kena dahulukan wang pendahuluan dan hasilnya baru dia akan bagi. Macam itulah antara yang saya dapat faham antara Ustaz. Kalau kat Malaysia ada background penyelidikannya. Jadi Alhamdulillah sekarang ni ruang tu pun ruang tu dah banyak, dah terbuka. Tinggal kita je nak mencari, nak bertanya kepada sini-sini, nak bertanya pada ustaz-ustaz PhD kita. Kita ada Ustaz Azizul, ada Ustaz Ulfa, Ustazah Suhaila, Ustaz-Ustazah PhD kat Morocco ni, master dan sebagainya. Boleh kita cari peluang, tanya macam mana, insyaAllah. Jadi berbaki 5 minit ni, jadi kita bagilah 5 minit awal kat Ustaz, sebab tadi pun kita dah curi 5 minit awal Ustaz. Dan terima kasih banyak sangat Ustaz. InsyaAllah ada apa-apa soalan boleh PM tepi, nanti saya akan screenshot dan kita akan PM tepi pada Ustaz lah, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak pada Ustaz. Kita tutup majlis kita. Sebelum kita tutup lah, kejap lagi kita akan sesi fotografi untuk sebentar. Boleh Ustaz? Okay, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah Rasul. Subhanakallah. Jadi insyaAllah mana yang berkelapangan untuk buka kamera boleh buka, dan kita punya PMM Media akan screenshot lah. Okay, insyaAllah. Dah bersedia ke PMM Media? M-Media. Beri masa seminit untuk nak buka kamera. Okay, bolehlah. Jadi saya nak kongsikan satu syair sementara buka-buka ni kan. Satu syair daripada ni lah, Hasan Al-Yusi, Murakushi juga. Arish bimun'arijil lihdabil wurad bainal lisabi wa baina dhatil armad. Maknanya kita nak mencari, kita nak keluar daripada apa-apa yang kesusahan, perlu menempuhi segala debu-debu dan gunung ganang yang ada. So untuk setakat ni, okay, masing-masing siapa yang dah buka kamera, jemput buka kamera, okay, insyaAllah. Okay, dah bersedia? Media dah bersedia? Test. Okay, boleh mula. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi Okay, 1, 2, 3. Okay, Mizian Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Allah yazikum bikhair, Allah ya'ankum. Selamat berbuka Ustaz di Malaysia. Okey, terima kasih. Selamat berbuka juga insya-Allah. Semoga Ramadan mubarak wa Aidul mubarak alaikum insya-Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Allah khair jazak Ustaz. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Jadi siapa-siapa ada soalan boleh terterakan di sini Terima kasih. Boleh share soalannya kalau ada ni. Kalau
Kalau tak ada, boleh PM tepi je, insyaAllah. Sebab 1 minit lagi kita akan tutup. Okey, setakat itu saja. Terima kasih kepada semua. Jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.